tugasan kedua, tugasan projek. Okey. Tugasan dua, yang mana dalam tugasan dua, kamu akan buat 3 benda, 3 perkara. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, latar belakang perniagaan. Dan yang ketiga, latar belakang pemilik. Okey. Untuk format latar belakang perniagaan dengan latar belakang pemilik, yang ini sebenarnya kamu boleh rujuk dalam buku teks yang dalam bab 7 kalau tak silap cikgu. Bab 14 tu yang di bahagian belakang, di bawah rancangan perniagaan. Dekat situ ada dia tunjukkan bagaimana untuk kita buat latar belakang perniagaan dan latar belakang pemilik. Tapi untuk kamu, cikgu akan bagi sekopi lah supaya senang, memudahkan kerja semua pihak. Dan yang paling penting, format table tu tak lari lah. Maknanya masih format yang sama lah. So nanti A buat table-nya macam ni, besar. B buat table-nya kecil je macam ni. Cikgu tak nak lah, cikgu nak standardize. So cikgu akan bagi sekopi lah untuk kamu supaya kamu hanya perlu menukar saja maklumat-maklumat yang ada tersebut mengikut perniagaan kamu. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ini soalan kerja projek. Tak ada masalah, soalan kerja projek ni kita dah bincang berkali-kali. So tak perlu nak bincang lagi. Okey, so untuk hari ni kita akan tengok yang pertama adalah pengenalan. Okay, apakah yang perlu kamu tulis di dalam pengenalan rancangan perniagaan kamu? Okay, kita tengok yang pertama. Okay, nampak tak ni word cikgu tunjuk ni? Guys? Nampak. Nampak Okey. Kalau nampak bagus. Okey, kamu jangan tengok saja Kamu catat apa yang cikgu bagi tahu Apa satu benda yang perlu kamu tahu di dalam pengenalan ni, apa yang perlu ada, yang wajib ada. Yang pertama adalah tujuan kamu memohon pinjaman. Kamu mesti nyatakan di dalam pengenalan ini 3 tujuan. Apa tujuan kamu memohon pinjaman? Tak kisahlah kamu nak letak di perenggan yang mana pun. Yang penting kamu mesti nyatakan 3 tujuan kamu memohon pinjaman. Daripada bank ataupun daripada tekun yang kerajaan itu. Mesti ada tujuan. Jangan kamu pinjam untuk suka-suka. Mesti ada tujuan. Dan kamu mesti nyatakan 3 tujuan. Sebab apa kamu pinjam duit tersebut sebagai modal perniagaan kamu. Okey? Dan kita dah berbincang dalam tugasan yang pertama, yang mana sumber ada 2 jenis, iaitu sumber dalaman dan sumber luaran. Sumber dalaman dia ada 2, sama ada duit dan kamu pilih untuk buat pinjaman daripada ahli keluarga ataupun rakan-rakan. Itu adalah sumber dalaman. Yang tu kamu boleh rujuk baliklah dalam soalan buku surat 2 nombor 3 tu, modal perniagaan. Dan satu lagi sumber pinjaman adalah secara luaran. Yang mana sumber pinjaman luaran pun ada 2 jenis. Yang pertama, pinjaman daripada pihak bank ataupun pinjaman daripada kerajaan. Kamu akan pilih salah satu. Jika kamu pilih bank, jangan lupa kamu mesti nyatakan nama bank pilihan kamu. Boleh faham sampai sini guys? Boleh. Boleh. Okey. Dan kamu mesti faham apabila kamu pilih sumber pinjaman dalaman, contoh katakan kamu pilih simpanan sendiri, kamu mesti bagi 2 alasan. Maknanya sumber pinjaman dalaman, 2 alasan yang kamu perlu bagi. Kenapa kamu pilih simpanan sendiri? Bagi 2 alasan.
Ataupun contoh katakan kalau sumber pinjaman dalaman, kamu pilih pinjaman daripada ahli keluarga atau institusi. Kamu mesti bagi dua sebab. Sebab kamu pilih pinjaman ahli keluarga daripada ahli keluarga atau institusi. Contohlah sebab yang pertama sebab kamu tidak mempunyai wang simpanan sendiri. Itu contohlah. Yang kedua sebab kamu apa-apalah yang sesuai. Contoh. Ataupun kalau kamu simpanan sendiri, apa sebab dia? Sebab duit simpanan kamu mencukupi untuk jumlah pinjaman untuk pembiayaan dalaman contohnya. Itu salah satu contoh. Yang kedua, apa lagi sebab? Sebab apa kamu simpan sendiri? Sebab bila guna duit simpanan sendiri, maknanya kita tidak perlu menanggung hutang daripada orang lain selain daripada pihak bank saja, ataupun untuk mengelakkan daripada berhutang dengan ahli keluarga ataupun rakan-rakan. Terpulang pada kamu lah alasan yang munasabah. Sebab apa kamu pilih sama ada simpanan sendiri ataupun pinjaman daripada ahli keluarga. Okey, itu kalau sumber pinjaman dalaman. Okey, kalau sumber pinjaman luaran pula, kamu mesti bagi dua juga sebab. Sebab apa kamu pilih? Contoh katakan, saya pilih pinjaman bank. Sebab apa kamu pilih pinjaman bank? Kena bagi dua sebab. Contoh katakan kamu pilih pinjaman bank, public bank. Sebab apa kamu pilih pinjaman daripada public bank? Contoh kamu bagilah sebab-sebab dia. Contoh katakan sebab kadar faedah daripada bank daripada public bank itu lebih rendah berbanding kadar faedah daripada bank lain. Contoh. Mesti bersesuaian dan logik. Itu cikgu bagi contoh je. Yang kedua, contoh katakan sebab apa kamu pilih pinjaman bank? Sebab saya ni sekarang ni kamu Bumi Putra. Contoh katakan kalau kamu bukan ahli Bumi Putra. Sebab saya adalah bukan daripada golongan Bumi Putra. Jadi tidak mempunyai kelayakan untuk meminjam daripada pinjaman kerajaan. Tapi kamu punya sebab tak bolehlah buat yang tu. Kamu Sabah dan Sarawak adalah Bumi Putra. So, kamu ada kelayakan untuk cuma pinjaman dia tak banyak. Tapi untuk tujuan khusus, kalau tidak cikgu, dia abaikan yang limited tu. Berapa kamu nak pinjam dia bagi. Ataupun kamu tahu, katakan kamu pilih pinjaman kerajaan. Sebab apa kamu pilih pinjaman kerajaan? Sebab pinjaman kerajaan ni, tekun nasional dia tidak mempunyai kadar faedah. Maknanya kalau kamu pinjam RM100,000, RM100,000 tu je yang akan kamu bayar. Kamu tak perlu bayar lagi faedah yang lain. Kalau pinjaman bank, kamu perlu bayar faedah. Okay, so maknanya itu yang perlu kamu nyatakan dalam pengenalan. Alasan sebab apa kamu pilih sumber pinjaman dalaman dan sumber pinjaman luaran. Setiap tu mesti ada dua alasan. Maknanya ada 4 alasan yang perlu kamu nyatakan dalam pengenalan. Kamu mesti nyatakan kalau kamu tak nyatakan, maka untuk pengenalan kamu cikgu tak boleh nak bagi lah. Setiap apa yang cikgu bagi tahu ni, kriteria-kriteria ini perlu kamu buat dan nyatakan dalam pengenalan untuk kamu pastikan setiap ini dapat A. Setiap elemen dalam kerja khusus kamu dapat A. Bila semua dapat A, barulah kamu dapat full mark lah, 20 markah. Okay. Lagi jumlah pinjaman. Sini nanti sebab cikgu ada, so maknanya selain daripada menyatakan kamu mestikan aman berapa pinjam. Orang pinjam. Okay. Tujuan saya tadi apa yang dengar maknanya itu rezeki dia lah. Kamu boleh ambil contoh-contoh yang cikgu bagi ni sebagai tujuan kamu untuk kamu buat dalam pengenalan. Okey, antara contoh tujuan yang kamu boleh buat, tujuan kan tadi cikgu kata kamu mesti nyatakan 3 tujuan sebab apa kamu memohon pinjaman. Okey, antara tujuan yang kamu boleh buat, yang pertama tujuan dia kamu membeli perniagaan.
Contohnya kenderaan. Setiap perniagaan tu memerlukan kenderaan. So kamu perlukan duit untuk membeli kenderaan. Untuk memulakan perniagaan. Selain itu, yang kedua, mungkin juga kamu perlukan duit itu untuk ubah suai premis. Cuma premis kamu, sekarang ni kamu ingat balik, kamu punya premis hanyalah khusus untuk pejabat sahaja. Jadi kalau kamu nak ubah suai pun tak banyaklah. Sebab kamu tak membuat operasi perniagaan di premis kamu. Operasi perniagaan kamu adalah di rumah pelanggan. Jadi ubah itu boleh jadi sebagai tujuan dari untuk kamu buat pinjaman. Tapi dia tak memberi penekanan sangatlah sebab premis kamu pejabat. Kita ada 3 orang yang pertama susah, yang kedua ada 2 staf sempurna. Staf sempurna tu nanti kamu decide lah apa jawatan mereka dan sebagainya. Itu nanti untuk tugasan yang seterusnya. Nanti cikgu akan kaji. Okey. Selain daripada beli aset, tentu beli aset tu beli kalau kamu buat urusan refleksologi dan spa, bekas spa yang cikgu bagi tahu kamu tu, bekas spa yang kamu nak bawa ke rumah pelanggan yang dalam bentuk segi 4 yang cikgu send dalam grup tu, yang itu dia boleh jadi aset perniagaan kamu. Okey, kalau yang pembersihan, alat-alat pembersihan contoh vacuum, benda-benda yang besar tu, ataupun alat pemotong mesin, pemotong pokok dan sebagainya, yang itu dia adalah aset perniagaan kamu. So kamu boleh jadikan dia sebagai tujuan untuk beli aset lah. Sama dengan penghantaran. Nanti kalau penghantaran biasanya aset dia lebih kepada kenderaan lah. Kalau pembersihan dengan refleksologi, kita mungkin satu. Tapi kalau penghantaran ni dia lebih sikit lah, tengok kepada bilangan pekerja kamu. Sesuai dengan bilangan pekerja kamu. Jangan pula bilangan pekerja kamu ada 5 tapi kenderaan kamu ada 2 je. Yang lain nak pakai apa? Kerek, petikan. Tanda sesuai ikut pekerja kamu. Pekerja mana? Pekerja operasi yang kat bawah. Kalau kamu tengok soalan. Okey? Selain daripada beli aset, ubah suai premis, kamu juga boleh menyatakan tujuan kamu buat pinjaman adalah untuk untuk menanggung kos operasi. Apa itu kos operasi? Kos operasi itu nanti kita akan dengan lebih jelas dalam khususnya dalam perancangan. Kos operasi nak bayar sewa pejabat, kos operasi nak bayar pekerja. Itu adalah antara contoh-contoh kos operasi, ataupun contoh nak bayar elektrik dan air dan api dekat pejabat. Yang itu semua dikenali sebagai kos operasi. Okay. Itu cikgu bagi contoh. Kamu tak semestinya pakai contoh cikgu, kamu boleh guna contoh daripada yang cikgu bagi asalkan logik dan munasabah. Okay. Okay, so kita tengok secara draftly pengenalan. Ini cikgu dah cuba susun dalam bentuk karangan lah. Okay, untuk pengenalan ni, kamu tak boleh tulis poin kamu mesti buat dalam bentuk karangan lah. Karangan yang berpenggan. Tengok ini contoh contoh yang cikgu bagi je. NZS interface. Pastikan nama perniagaan kamu, jangan main hentak sarang je bila kamu tulis perniagaan, mana huruf besar, huruf kecil, mesti ikut standard tata bahasa. Walaupun ini mata pelajaran perniagaan, tata bahasa Melayu wajib betul. Kalau salah, cikgu akan tekan kamu punya tugasan sehinggalah betul. Contoh, katakan salah ada yang senang. Contoh, lepas titik, kamu mesti space. Tapi tiba-tiba kamu tak space. Bila cikgu print out, benda ni nampak cikgu akan
lag ke, tersekat-sekat ke? Ya. Tapi masih boleh faham Boleh. untuk kamu punya kalau kamu perkhidmatan langsung cuti, mesti ada cuti bergilir dah untuk kamu punya pekerja. Kebajikan pekerja juga perlu diambil kira. Tapi yang permulaan perniagaan kamu ni itu akan letak kurang-kurangnya ada 1 hari bercuti. Cikgu hanya nak baca contoh kamu ni, kamu sekarang ni adalah perkhidmatan mobility. Kamu adalah perkhidmatan yang bergerak ke tempat tertentu. So, kalau kamu janganlah bercuti hari cuti. Kebiasaannya pelanggan dia akan cari perkhidmatan seperti kamu ni pada hari cuti. Mereka free daripada sebarang pekerjaan. So, waktu free, waktu cuti pelanggan itulah adalah waktu hari bekerja kamu. Maknanya hari cuti kamu carilah hari lain. Itu cadangan Tapi kalau kamu rasa nak juga cuti hari Ahad, nak juga cuti hari Sabtu, up to you, terpulang itu adalah pekerjaan kamu. Okay, cikgu cuma bagi cadangan. Okey, seterusnya pejabat operasi perniagaan ini akan masuk lokasi ada satu sini. Maksud tak perlulah yang ni. Bercuti pada hari okey. Kamu terus dia buat perkhidmatan perniagaan yang ditawarkan ini. Buat ayat sendirilah, janganlah 100% cikgu ayat cikgu. Cikgu ni bagi guideline untuk orang yang tak ada idea je. Kamu yang ada idea banyak buat ayat sendiri. Okay, perkhidmatan yang ditawarkan ini dijalankan di tempat atau premis pelanggan sahaja. Maknanya kamu bagi tahulah yang kamu tak buat di kedai. Okay, dan kamu bagi tahu juga alasan utama perniagaan jenis. Jenis apa? Jenis ni lah. Contoh katakan kalau kamu pilih membersih dan mencuci. Jenis membersih dan mencuci ini okay, dipilih. Sebab apa dipilih? Sebab apa kamu pilih perniagaan membersih dan mencuci ni? Kamu mesti nyatakan 2 kelebihan perniagaan. Pilih. Sebab apa kamu pilih perniagaan itu? Mesti nyatakan ayat kamu sampai tak ada 2 ayat. Apa? Yang pertama dan yang kedua okey, itu stop. So maknanya mesti ada 2 kelebihan. Yang cikgu highlight warna merah, yang cikgu highlight warna biru, yang inilah yang cikgu akan cari kesalahan kamu ya. Kesalahan melampau je, bukan kesalahan. Yang itulah tempat-tempat yang ada pakar untuk cikgu bagi kepada kamu.
Okey, seterusnya modal perniagaan, modal permulaan. Nah, kamu ceritakanlah sebab dia nak suruh kamu nyatakan berapa modal sumber dalaman, berapakah modal sumber luaran. Tadi cikgu dah beritahu kan. Okey, so kamu buatlah dalam bentuk ayat, bagi cun, bagi cantik. Modal perniagaan, permulaan perniagaan ini diperolehi daripada dua sumber utama. Kamu nyatakan iaitu sumber dalaman dan sumber luaran. Stop. Okay, sumber dalaman diperolehi melalui sama ada simpanan sendiri ataupun pinjaman daripada ahli keluarga ataupun rakan. Ulanglah, pilih salah satu. Iaitu bernilai sebanyak berapa nilai yang kamu pinjam daripada sumber dalaman. Ingat, pengiraan dia mesti sama dengan yang cikgu dah tunjukkan dalam tugasan 1. Okey guys, sebelum cikgu terlupa. Bila kamu yang Anissa nanti, alamak sekejap guys, ada signal elektrik nak mati ni. Cikgu punya laptop ada bateri ni cikgu buang. Cikgu hilang. Okey, cikgu cuba harap-harap start kita. Okey so untuk kamu yang hantar ringkasan eksekutif, nanti saya akan tulis, tak perlu tarik pun tak apa, tulis tangan je. Cikgu nak tengok pengiraan modal permulaan kamu yang cikgu tunjukkan. Cara kamu kira pengiraan modal permulaan perniagaan kamu. Seperti yang cikgu tunjukkan dalam tugasan tadi. Cikgu nak tengok setiap orang wajib tulis maknanya bila kamu buat ringkasan eksekutif tu, dekat bawah page, kat bawah tu kamu taiplah cara kamu mengira modal permulaan kamu. Berapa jumlah modal keseluruhan, sumber dalaman berapa, sumber luaran berapa. Yang cikgu dah tunjukkan. Semua orang wajib buat. Okay, sebab yang tu ada relationship daripada A sampai Z mula-mula daripada ringkasan eksekutif. Sebab tu cikgu kata benda ni berantai dalam ringkasan eksekutif pun kamu dah nyatakan berapa jumlah modal. Tengok dalam pengenalan pun dia nak suruh kamu nyatakan lagi berapa jumlah modal yang terlibat. So maknanya benda ni mesti tally mesti sama. So jangan lupa pastikan kamu buat pengiraan dekat bawah ringkasan eksekutif. Okey guys, sampai sini okey lagi tak suara cikgu? Okey lagi tak kefahaman kamu? Okey. Okey Okey, seterusnya. Manakala sumber luaran pula diperolehi daripada yang ini kamu nyatakan pinjaman bank. Contoh katakan kalau kamu pilih pinjaman bank, jangan lupa katakan nama bank tersebut. Okey, bernilai sebanyak berapa nilai dia? Sama juga. Yang ini pun jumlah dia mesti tally dengan yang ringkasan eksekutif tu. Dan yang ringkasan eksekutif tu mesti tally dengan pengiraan yang cikgu dah tunjukkan bagaimana cara untuk kamu mengira. Okey, permulaan modal yang diperoleh daripada sumber dalaman dipilih. Okey, sini saya minta kamu bagi dua justifikasi. Yang ini mestilah setiap orang ayat sendirilah Okey, nanti cikgu akan semak justifikasi kamu ni betul ke tak, boleh diterima ke tak. Kalau salah yang inilah yang cikgu akan suruh kamu buat pembetulan sampai betul. Okey, bagi dua, kalau kamu pilih sumber dalaman tadi, cikgu bagi tahu contoh apa dia. Kalau kamu ambil simpanan sendiri untuk mengelakkan daripada berhutang dengan orang lain, contoh. Yang kedua, sebab kamu mempunyai duit simpanan yang mencukupi, contoh. Cukuplah dua justifikasi. Okey, manakala untuk pemilihan pinjaman sumber luaran, okey, sebab apa kamu pilih pinjaman bank contoh, daripada bank rakyat ataupun daripada bank, public bank dan sebagainya. Iaitu siapa? Nama pemberi pinjaman. Nama pemberi pinjaman maknanya nama pemberi bank lah. Iaitu pinjaman bank daripada bank rakyat. Iaitu daripada pinjaman Tekun Nasional contoh. Itu nama pemberi pinjaman maknanya. Pula dipilih kerana bagi dua justifikasi. Sebab apa kamu pilih dua tu? Ibu dah bagi tahu dulu. Okey, seterusnya permohonan pinjaman dengan pihak. Okey, pihak apa? Yang ini, ingat balik rancangan perniagaan ini kita buat untuk kita minta pinjaman daripada sumber luaran.
So dengan pihak apa? Kamu nyatakan siapa pihak luaran yang kamu pilih. Tadilah. Sinilah maknanya dia mesti tally dia guys. Nama pemberi pinjaman dengan pihak itu adalah benda yang sama lah. Kalau bank, public bank, so dengan pihak bank public bank dibuat adalah untuk sini dia nak 3 tujuan. Okay, jangan tulis dalam bentuk point sekarang ni dia nak dalam bentuk karangan. So kamu nyatakan dia dalam bentuk ayat dalam 3 tujuan. Apa tujuan kamu buat pinjaman dah? Tadi kita dah bagi contoh. Contoh dia kamu nak beli aset, contoh macam kereta ke, tempat sauna ke, ataupun ubah suai premis ke, ataupun untuk tanggung kos operasi ke. Jangan tulis ayat yang ringkas kamu mesti hurailah benda tu. Contoh tujuan yang pertama adalah untuk pembelian aset seperti kenderaan okay. Kadang-kadang selain itu sebenarnya adalah untuk mengubah suaian premis. Ayat yang lengkap dan cun cantik. Ibu tak nak ayat sampah, okey? Okey, seterusnya ini sambung dia bukan perenggan yang baru ini satu perenggan je. Okey guys, lagi satu cikgu nak bagi tahu kamu. Jika kamu tulis dalam bentuk dalam laptop ni, perenggan dia kamu space je satu. Maknanya dia ada jarak antara sebenarnya ni ada jarak, nampak jarak. So cukuplah dia dikira satu perenggan. Okey. Kalau kamu menulis dalam DN, kamu letak sini. Okey, dalam laptop sebenarnya tak perlu, dia macam tu saja. Ni, okey dah dikira satu perenggan. Okay, so perniagaan perkhidmatan. Perkhidmatan apa? Perkhidmatan yang kamu pilih itulah. Ini adalah dengan sosial budaya masyarakat lebih berminat dengan ini contoh ayat. Kita sendiri pakai ayat ini. Okey, kamu boleh buat ayat sendiri. Boleh buat ayat sendiri nanti brand sekitar semasa. Kalau kamu pilih mencuci sekarang ni, sebab apa orang akan suka, orang akan permintaan terhadap perkhidmatan mencuci ni tinggi. So kamu bagi tahu sebab yang sesuai lah ikut trend semasa sekarang. Sebab apa ramai orang perlu kebutuhan refleksologi, ramai orang bekerja secara kuat ke apa ke, ramai yang mengalami stres akibat daripada tekanan kerja ke dan sebagainya. Terpulang pada kamu yang bersesuaian dengan persekitaran semasa. Okay? Stop sampai situ, cukuplah untuk pengenalan. Yang penting isi-isi yang diperlukan itu ada. Okay, itu adalah pengenalan. Untuk sampai sini kamu boleh ikut lagi tak guys? Boleh. Okay, good. Adakah suara cikgu terputus-putus? Tidak. Sikit je, tapi masih boleh faham Okey, tak payah cakap banyak, takut elektrik cuma tiba-tiba putus. Dia dah bagi signal. Okey, kita terus kepada latar belakang perniagaan. Kita tengok latar belakang perniagaan. Ini kita tak sempat nak edit sampai habis sebenarnya. Tak ada masalah. Okey, untuk latar perniagaan, latar belakang perniagaan, inilah format yang perlu kamu buat. Ada nama perniagaan, ada alamat perniagaan, nombor telefon dan faksimili. Ini dia nak nombor telefon dan faksimili ada satu je. Satu nombor telefon, satu lagi nombor fax lah. So kamu tu di sini nak bagi cun, nombor telefon, nombor telefon, lepas tu nombor fax. Bagilah nombor apa-apa. Jangan koneksi kamu letak fax saja tak. Nombor telefon dia sebenarnya. Mungkin kamu boleh sendiri je. Jangan tiru nombor
Cikgu ini bukan nombor telefon cikgu. Ini nombor telefon contoh je. Entah nombor telefon siapa pun cikgu tak tahu. Okay. Kamu nombor telefon dan faxing ini. Okay guys. Ini adalah pejabat. Sebab kamu ada pejabat. Contohnya cikgu ambil ni. Sebab makanan tahun lepas dia tak ada pejabat. Dia dekat rumah dia. Sebab tu dia nombor telefon personal. So sekarang ni. Dia mesti nombor pejabat lah. Tak adalah nombor handphone. Sama nombor fax pun sama. Nombor pejabat. Okay. Lagi satu guys. Bila kamu buat tugasan. Mentang-mentang cikgu bagi sekopi dekat kamu. Ada warna-warni. Biru, merah, hijau, kumpul dan sebagainya. Guys. Ada masalah? Boleh dengar lagi suara cikgu? Boleh. Boleh. Confused. Cikgu. Okey, mentang-mentang cikgu bagi kamu warna merah, biru, hijau, berbagai. Kamu buat tugasan, kamu hantar warna ni juga dekat cikgu. Boleh faham maksud cikgu? Boleh. Jangan kamu hantar warna merah Kamu mesti hantar warna apa? Kitab. Hitam. Aku hantar warna merah, cikgu potong markah. Maknanya kamu tak dengar DM lah ni. Hari ni cikgu bagi tahu. Sebelum cikgu tak bagi tahu. Ingat tukar warna. Jangan minta cikgu pula tolong tukarkan untuk kamu sebelum print. Kamu ni. Biasa tukar mesti tukar sebelum hantar dekat cikgu. Mesti semuanya hitam. Hanya cikgu saja yang boleh send warna merah untuk kamu. Okey, bentuk perniagaan. Kalau kamu pilih milikan tunggal, tulislah milikan tunggal. Kalau kamu pilih perkongsian, tulislah perkongsian. Kegiatan utama perniagaan. Okey, dengar betul-betul. Kegiatan utama perniagaan yang ini, sila rujuk soalan lah. Nombor 1. Kalau kamu tulis perkhidmatan membersih dan mencuci. Kalau nombor 2 tu, perkhidmatan membersih dan mencuci. Kalau kamu ambil penghantaran barangan, perkhidmatan penghantaran barang. Ataupun kalau kamu ambil urutan refleksologi, perkhidmatan urutan refleksologi. Mesti ikut ayat yang ada pada nombor 1 tu lah. Jangan main hentam cara perkhidmatan tapak kaki. Pandailah kamu. Jangan buat macam tu. Okey, tarikh mula perniagaan. Okey, sebab kerja khusus kamu mula start 2 Ogos 2021. So tarikh mula perniagaan ni maknanya semua orang samalah. Tarikh mula kamu buat kerja khusus. Itu adalah tarikh mula perniagaan. Dan ingat betul-betul guys, tarikh mula perniagaan tak boleh sama dengan tarikh pendaftaran. Maknanya tarikh pendaftaran dia mesti lebih awal ke lebih lewat daripada permulaan? Lebih awal. Lebih awal ke lebih lewat? Lebih awal. Lebih awal. Sebab kamu buat pendaftaran, dia ada proses-proses pendaftaran yang tertentu sebelum kamu berniaga. Jangan kamu berniaga kalau baru buat pendaftaran, itu salah step dia. Mesti buat pendaftaran dahulu. Bila perniagaan kamu sudah ada nombor pendaftaran, barulah kamu boleh gunakan perniagaan. So maknanya kalau tarikh mula perniagaan kamu adalah 2 Ogos 2021, kamu pilihlah tarikh yang sesuai untuk tarikh perniagaan. Yang penting janganlah tahun 2019. Sekarang ni tahun 2021, so mesti 2021 lah. Dan biasanya tarikh pendaftaran dengan mula perniagaan ni sekurang-kurangnya kamu ambil 3 bulan backdated. Kalau kamu mula Ogos, kalau 3 bulan sebelum berapa? Bulan berapa? Guys, kesorangan ke? 3 bulan backdated. Kalau Ogos, sebelum Ogos apa? Julai. Saya dah tak pandai dah bulan-bulan dalam
Lepas Julai, 2 Mei. terpulang pada kamu. Apa? So dalam 3 atau 4 bulan sebelum kamu memulakan perniagaan, kamu buat pendaftaran perniagaan. Contoh, boleh faham guys? Okey, yang merah-merah ni maknanya setiap orang berbeza. Jangan setiap orang dia jawapan dia sendiri, bukan meniru. Okey, nombor pendaftaran pun sama. Jangan tiru cikgu punya, kamu boleh buat saja nombor apa-apa pun. Yang penting format dia ikut nombor pendaftaran perniagaan lah. Mesti ada huruf, ada nombor kat belakang ni. Contoh nombor pendaftaran perniagaan kamu boleh rujuk dalam buku teks. Daripada belajar nombor 1 sampai belajar nombor 30, semua huruf semua kan. Nombor sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu buat nombor apa-apa saja. Yang penting dia lagi dalam format nombor pendaftaran. Modal permulaan benda ni related ada relationship daripada tugasan 1 kepada tugasan 2 hinggalah ke tugasan yang akhir. Kalau kamu tugasan 1 tak buat, kamu nak lompat terus tugasan 5, memang ke laut lah kamu jadi. Okey, so tolong buat ringkasan eksekutif, tolong buat pengenalan, baru kamu boleh buat latar modal sebanyak M. Okey, daripada sistem sendiri ahli keluarga. Okey guys, kamu tengok sini. Ini contoh lama, cikgu tak sempat nak edit semua. Okey, maknanya sini kamu bagi nilai sumber dalaman kamu. Sini maknanya sumber dalaman kamu. So, yang ni cikgu pun. Sumber dalaman kamu, kalau kamu tunjuk soalan, dia jumlah modal kamu antara 40,000 hingga 200,000. Tapi untuk sumber pinjaman dalaman kamu, berapa persen je yang kamu boleh ambil daripada jumlah keseluruhan? Sama ada 10 hingga 20%. Yang ini tak payah fikir banyak lah. Kamu buat saja pengiraan yang cikgu dah ajar kepada kamu. So maknanya kamu tak perlu nak fikir lagi apa-apa berkaitan dengan ini. Boleh faham guys? Kamu just tulis saja modal sebanyak RM. RM berapa? Nilai yang kamu dah kira untuk sumber dalaman. Ini sumber dalaman, tulis saja berapa. Okey, pinjaman yang di pohon. Ini adalah sumber luaran. Ini kosongkan dulu sebab cikgu boleh mengajar kat dalam bulan. Sekarang ni cikgu dah ajar kamu. Sumber luaran. Okay. Yang ini sumber dalaman, yang ini sumber luaran. Okay, yang nama bank. Nama bank apa? Okay, sorry. Nama bank dekat sini bukan bank yang kamu buat pinjaman jangan salah faham guys. Nama bank yang dekat sini adalah bank perniagaan kamu. Perniagaan kamu pakai bank apa? Nanti bila kamu nak print kerja khusus kamu padam perkataan ni. Ini untuk guideline kamu saja. Nama bank dekat sini merujuk kepada nama bank perniagaan kamu guna. Bukan nama bank yang kamu buat pinjaman. Kalau faham Okey. Was-was cikgu bila dah senyap je. Cikgu perasan sorang-sorang. Okey, kita terus laju sikit. Nombor akaun. Nombor akaun bank ni pandai-pandai kamu lah. Bagi contoh. Yang sama, yang contoh cikgu bagilah. Kalau CIMB, berapa digit dia. Kamu tulis lah. CIMB dia digit dia tak banyak berbanding dengan bank Islam, bank MyBank dan sebagainya. So kamu ikut. Itulah yang bersesuaian dengan ni. Jangan kamu tulis nombor IC pula Cubalah klik nombor selain daripada nombor IC. Okey, itu adalah untuk latar belakang perniagaan.
Okey, last untuk hari ni. Latar belakang pemilik. Kita tengok sepintas selalu kan. Kita buka. Buka. Cikgu lupa nak bagi dalam bentuk jadual tu juga. Yang ni nanti kamu boleh rujuk dalam buku teks lah. Nanti yang ni untuk latar belakang pemilik nanti cikgu akan bagi soft copy dekat kamu untuk soft copy yang sudah siap macam latar belakang perniagaan. Lupa cikgu nak buat dalam bentuk table yang ni. Okay guys, so cikgu rasa setakat ni untuk hari ni sampai sini saja dulu. Untuk latar belakang pemilik nanti cikgu akan review balik pada penerangan yang ketiga lah, tugasan yang ketiga. Tapi benda ni berada dalam tugasan penerangan yang nanti ubah supaya umur kamu jadi nak buat untuk kamu memulakan perniagaan. So, katakan umur yang kamu nak buat sini adalah 25 tahun. So, kamu tukarlah tarikh tahun dekat sini supaya umur kamu sini jadi 25 tahun. Okey. Boleh faham Alamat tetap. Nanti cikgu betulkan dia punya ni. Okey, untuk alamat tetap tu, okey, yang ini adalah alamat rumah kamu. Alamat tetap ni adalah alamat rumah kamu. Dan untuk yang kemahiran ni adalah kelayakan kamu. Okey, pengalaman perniagaan pun reka-reka lah. Ni adalah dengan kata lain biodata lah. Biodata pemilik perniagaan dia sebenarnya. Ini contoh lama cikgu tak sempat nak edit. Macam tu saja, tak banyak pun, nanti cikgu akan bagi soft copy. So untuk latar belakang pemilik sampai sini saja. Kalau ada apa-apa pertanyaan dan sebagainya, kamu boleh PM cikgu lah. Okay guys, setakat ni kamu ada masalah, tak faham, nak tanya, saya harap semua